Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 24 hingga ayat 25 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Ayat 24. Dan yang telah bersuami dari perempuan-perempuan kecuali mana yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan atas kamu selain dari itu buat kamu mencari isteri dengan harta kamu sebenar berkahwin, bukan berzina. Maka barang apa pun kesenangan yang kamu dapat dari perempuan-perempuan itu, berikanlah kepada mereka mas kahwin mereka sebagai suatu kewajipan. Tetapi tidaklah mengapa kamu berkeredaan sesudah ketentuan. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
ayat 25. Dan barang siapa yang tidak sanggup di antara kamu dalam hal perbelanjaan akan menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka bolehlah dari yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, dari budak-budak perempuan kamu yang beriman. Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Sebahagian daripada kamu adalah dari yang sebahagian. Maka nikahilah mereka dengan izin ahli mereka dan berikanlah mas kahwin mereka dengan sepatutnya. Berkahwin, bukan berzina, dan bukan pula mengambil piaraan. Maka apabila mereka telah berkahwin, kemudian itu mereka berbuat jahat, maka kenakanlah kepada mereka separuh daripada azab yang dikenakan kepada perempuan-perempuan merdeka. Yang demikian itu ialah untuk barang siapa yang takut akan perzinaan daripada kamu, dan bahawa bersabar adalah lebih baik buat kamu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Tidak boleh mengawini orang bersuami. Sesudah Tuhan menjelaskan siapa perempuan-perempuan yang disebut mahram, yang tidak boleh dinikahi kerana bertali darah, atau kerana dipertalikan oleh air susu, atau kerana mertua dan menantu. Sekarang Tuhan menerangkan lagi perempuan yang tak boleh dikawini, bukan kerana sebab mahram, melainkan kerana telah ada yang puja. Bersabda Tuhan, dan yang telah bersuami daripada perempuan-perempuan, pangkal ayat 24. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, perempuan-perempuan yang telah bersuami. Yang telah bersuami, kita jadikan arti dari kalimah al-musyawanat. Asal artinya adalah yang telah dibentengi. Sebab apabila seorang perempuan telah bersuami, berertilah bahawa dia telah dibentengi oleh perlindungan suaminya, sehingga orang tidak boleh masuk ke dalamnya lagi. Kelak dalam ayat ini juga kita akan bertemu kalimat musyanat. Artinya sama, iaitu perempuan-perempuan yang terbenteng, perempuan baik-baik yang tidak boleh diganggu. Maka dijelaskan di dalam ayat ini bahawasanya perempuan yang telah terpelihara dalam perbentengan lindungan suaminya itu tidak boleh dinikahi lagi. Sama saja apakah perempuan itu orang Islam ataupun lain agama apa sahaja. Pendeknya, sekalian perempuan yang telah ada suami tidak boleh dinikahi lagi, kecuali mana yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Yang dimiliki tangan kanan ialah perempuan yang telah menjadi hamba sahaya, menjadi budak kepada kamu. Perbudakan ini terjadi sebab peperangan, dan peperangan itu hendaklah perang kerana agama. Dalam istilah ahli fiqh ada dicantumkan bahawa jika terjadi perang di antara satu negeri Islam dengan satu negeri kafir, maka negeri Islam itu dinamakan Darul Islam, dan negeri yang diperangi itu dinamakan Darul Harb, iaitu negara perang. Lalu negeri itu diserbu dan diserang. Mereka pun kalah, dan orang laki-lakinya banyak yang mati. Penduduknya yang masih tinggal ditawan dan diangkut ke Darul Islam. Orang tawanan ini menurut peraturan sejak zaman purbakala hilang kemerdekaannya dan menjadi budak kepada bangsa yang menang. Di antara perempuan-perempuan yang ditawan itu ada yang mati seluruh keluarganya, laki-laki termasuk suaminya, dan ada juga yang suaminya itu masih hidup tetapi tidak diketahui lagi di mana perginya. Maka jika perempuan tawanan itu jatuh ke tangan orang Islam yang menang, bolehlah perempuan itu diperistrikan. Tetapi kalau perempuan itu tertawan bersama suaminya, maka tidak juga boleh tuan yang menguasainya itu memperistrikan dia, sebab dia masih terbenteng oleh suaminya, meskipun keduanya sama-sama budak dari satu tuan. Perempuan yang telah lenyap suaminya itu, baik kerana mati dalam perang atau hilang tidak tentu rimbanya,
bolehlah diperisterikan dengan terlebih dahulu melalui istabras, iaitu hendaklah diketahui terlebih dahulu apakah dia dalam mengandung sebagai hasil percampurannya dengan suaminya yang telah gaib itu. Kalau ternyata dia hamil, hendaklah ditunggu sampai anaknya lahir, baru halal dipersetubuhi. Mazhab Hanafi dan Hambali menegaskan bahawa dua suami isteri yang tertawan tidaklah halal tuannya memisahkan si isteri dari suaminya, kerana isterinya itu hendak diisterikan oleh tuannya. Perbudakan dalam hal ini tidak sampai masuk ke dalam untuk merosak perbentengan suami isteri. Islam telah mendapati peraturan sejak zaman purbakala bahawa penduduk satu negeri yang telah dikalahkan adalah menjadi tawanan dari yang menang. Sampai abad ke-20 ini, soal tawanan itu masih tetap berlaku. Dan tawanan artinya ialah jadi budak selama ditawan. Maka tidaklah mungkin pada saat Islam mulai tumbuh, Nabi Muhammad sekaligus menghapuskan perbudakan, padahal peperangan masih ada. Alangkah janggalnya kalau Nabi Muhammad membebaskan dan menghabiskan tawanan, sedang kaum muslimin sendiri kalau kalah jadi tawanan pula. Dalam surah 47, surah Muhammad ayat 4, diakuilah adanya tawanan itu. Disuruh menggempur musuh dan memancung leher mereka dan desak terus. Mana yang menyerah jadikan tawanan. Maka sesudah itu, baik pun mereka dibebas atau disuruh menebus, sehingga perang menghentikan kesengsaraannya. Ayat 4 surah 47 surah Muhammad. Jelas bahawa berperang dengan sendirinya menimbulkan tawanan. Tetapi kalau peperangan selesai, kesengsaraan perang telah habis, asap tidak mengepul lagi, darah tidak mengalir lagi, waktu itu bolehlah mereka dibebaskan saja, dan boleh juga diminta tebusan atau pertukaran tawanan. Namun selama perang berlaku, yang tertawan tetap tawanan. Kadang-kadang kerana sangat hebatnya peperangan dan kekalahan pihak musuh, laki-laki habis mati, negerinya rosak dan perempuannya terlantar. Kalau dibebaskan saja, ke mana mereka akan pergi? Mungkin menjadi perempuan lacur, disuruh menebus, tidak ada lagi yang akan menebus. Di sini timbul asal perbudakan. Perhatikanlah, ayat pada surah Muhammad itu bukanlah menyuruh adakan perbudakan, tetapi membolehkan, kerana begitulah yang ada dalam hal ehwal perang pada masa itu. Budak tidaklah merdeka lagi. Dia telah menjadi hak milik tuannya, sebagai berhak milik atau barang senjata, kuda dan lain-lain. Lantaran itu, boleh dia jual, boleh dia hadiahkan kepada orang lain, dan boleh dia pakai sebagai memakai isteri kalau dia perempuan. Dan dengan demikian, maka anaknya dengan perempuan budaknya itu adalah anak yang sah. Tetapi di zaman Saidina Umar, beliau berbuat satu peraturan baru, iaitu budak perempuan yang telah beranak dengan kamu dilarang kamu jual. Dia diberi sebutan Ummul Walad, ibu anak-anak. Sebagaimana dapat dilihat pada sejarah perkahwinan Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah memberikan teladan yang amat mulia terhadap budak tawanan itu, iaitu Safiyah binti Huyai, ayahnya musuh besar Rasulullah SAW dan musuh Islam, meninggal dihukum bunuh ketika peristiwa perhukuman atas khianatnya Yahudi Bani Khuraizah, dan suaminya tewas ketika kalah mempertahankan benteng Khaybar dari serangan Islam. Beliau menjadi tawanan dan menjadi hak milik dari Rasulullah SAW. Tetapi kerana Safiyah itu seorang bangsawan Bani Israel, keturunan Nabi Harun pula, tidaklah beliau mempergunakan
hak untuk menyetubuhinya sebagai budak. Tapi beliau memerdekakan dia. Lalu beliau pinang dia dengan dirinya, sudi kiranya bersuami dia. Dan maharnya adalah kemerdekaan yang diberikan itu. Itkhusa, sadaqah, kata pencatat sejarah kemerdekaan, itu maharnya. Dengan demikian kedudukannya sama dengan Aisyah dan Hafsah dan isteri-isteri beliau yang lain. Hal inilah yang sebaik-baiknya menyelesaikan soal perempuan yang terlantar kerana negerinya ditaklukkan. Tetapi syarat menjelaskan bahawa timbulnya budak sebagai ini adalah kerana peperangan agama. Sebab itu seketika terjadi perang saudara di antara golongan Ali dengan golongan Muawiyah. Kedua belah pihak meskipun pernah terjadi tawan-menawan tidaklah melaksanakan memperbudakkan pihak lawannya. Tetapi kaum Khawarij yang ekstrim tidak puas dengan peraturan ini kerana menurut mereka golongan Muawiyah itu telah kafir. Ini salah satu sebab mereka memisahkan diri dari Ali. Dalam satu abad ke-20 ini sudah 2 kali dunia dikejutkan oleh perang besar. Tetapi terjadi tawan-menawan, terjadi penerobosan tentera ke suatu negeri, misalnya tentera Rusia masuk ke Jerman, atau tentera Jerman menerobos Rusia sebelumnya, atau tentera syarikat masuk ke Eropah. Tanyakanlah kepada bangsa-bangsa yang berperang itu betapa hebatnya nasib perempuan-perempuan pada negeri-negeri yang diterobos masuk itu. Soal perempuan di negeri yang kalah tatkala musuh masuk itu, belum ada pemecahan pada bangsa-bangsa itu sampai sekarang ini. Di Jepang terdapat 20,000 anak serdadu Amerika yang ditinggalkan begitu saja. Terdapat berpuluh ribu anak serdadu Amerika yang ditinggalkan begitu saja, sehingga terjadi beban berat sosial bagi bangsa Jepang. Apatah lagi perang di zaman sekarang adalah perang total, tidak lagi memandang penduduk sivil. Maka kalau Islam mengadakan peraturan seperti ini di dalam saat perjuangannya bahawa perempuan tawanan yang tidak dapat dibebaskan menurut surah Muhammad ayat 4 tadi, atau tidak ada lagi yang akan menebus, boleh menjadi bilik dari yang menawan, dan anak dengan mereka adalah menjadi anak yang sah dan tuannya, dapatlah dimaklumkan betapa penting peraturan ini dalam Islam. Kalau tidak dibegitukan, akan bagaimanakah hebatnya pelacuran sehabis perang. Banyak di antara khalifah Bani Abbas adalah anak dari budak perempuan. Khalifah Al-Ma'mun sendiri adalah anak dari Ummul Walad. Sebab kerajaan-kerajaan Islam itu tidak mengenal anak gahara dan anak budak. Semua anak sama kedudukannya. Walaupun ada yang ibunya merdeka atau budak, sama berhak menjadi khalifah. Maka perang-perang ekspansi, perebutan kuasa kerajaan dengan kerajaan, walaupun di antara negeri Islam dengan negeri kafir. Misalnya, jika di zaman sekarang perang kerajaan Saudi Arabia dengan Amerika tidaklah berlaku menjadikan orang merdeka sebagai budak. Apatah lagi jika Islam sesama Islam, misalnya perang Mesir dengan Yaman. Demikian juga perbuatan sangat keji yang dilakukan orang di abad-abad ke-17, ke-18 dan ke-19, iaitu dengan senjata lengkap orang-orang kulit putih atau orang Arab meramu di dalam negeri Afrika, merampok, merampas, menjarah kampung-kampung di Afrika, lalu menawani orang sekeluarga-keluarga, dihalaukan ke kapal lalu dijual ke pasar budak, diperniagakan ke Amerika dan sebagainya. Maka budak-budak yang timbul dari yang semacam ini tidaklah diakui sah untuk dijadikan halal disetubuhi menurut syariah Islam. Atau seperti keadaan perempuan-perempuan Cina miskin di Hong Kong, Singapura
menjual anak gadisnya ketika masih kecil, maka tidaklah boleh disetubuhi menurut peraturan yang disebutkan tadi. Sebab semuanya ini bukan berasal dari tawanan perang kerana agama, tetapi kejahatan yang timbul dalam masyarakat, merampas kemerdekaan manusia yang merdeka. Syukurlah umat Islam Melayu yang membeli gadis-gadis Cina melarat di Singapura itu, menurut pengetahuan kita, hanya mengangkat jadi anak dengan menyusukannya, lalu mengislamkan, dan setelah besar dikahwinkan dengan pemuda Islam, mendirikan rumah tangga Islam. Sesudah itu datanglah penjelasan ketetapan Allah atas kamu. Artinya bahawa yang tersebut itu adalah suatu ketetapan atau perintah dari Allah sendiri yang tidak boleh dirubah atau tidak boleh dijual semau-maunya atau tidak boleh dibuat semau-maunya. Sudah dilarang keras menikahi sekalian yang dinamai mahram itu, baik mahram kerana pertalian darah seumpama ibu, anak dan saudara perempuan, atau kerana isteri dari anak dan cucu, anak-anak terpatan, atau mengumpulkan dua orang bersaudara. Lalu ditambah lagi larangan menikahi orang bersuami sebagai tersebut terakhir. Semuanya itu sudah ketetapan dari Allah. Barang siapa melanggarkannya, tidaklah sah menikahnya. Tidaklah sah nikahnya, dan haramlah pergaulannya selamanya, termasuk pergaulan di luar nikah menjadi zinar, dan dihalalkan atas kamu selain dari itu. Maka halallah misalnya kahwin dengan anak saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu tiri dari isteri sendiri dan sebagainya. Tentu saja tidak termasuk dalam himpunan yang lain dari yang tersebut itu, sesiapa yang telah ditentukan oleh ayat-ayat yang lain di surah lain. Misalnya, perempuan musyrik janganlah dikawini oleh laki-laki mukmin. Jangan mengawini perempuan yang telah terkenal kerana penzina, yang selamanya itu dilarang menghambatnya, yang selamanya itu dilarang selama sebab pelarangnya itu masih ada, dan hilang larangan kalau sebab yang menghambatkannya itu sudah hilang. Kalau yang musyrik sudah beriman, yang berzina sudah taubat, dan yang murtad sudah kembali ke Islam, buat kamu mencari isteri dengan harta benda kamu. Maksudnya ialah bahawa selain dari yang telah dilarang itu, bolehlah kamu cari isteri itu, kerana memang mendirikan rumah tangga tidaklah cukup hanya dengan keyakinan cinta sahaja. Cinta akan luntur kalau harta benda tidak ada. Sebenar berkahwin bukan berzinar. Dalam ayat ini bertemu sekali lagi kata-kata muhsinin yang kita artikan sebenar berkahwin, kerana sebagai kita tafsirkan di atas tadi, kata muhsinin atau musyanat terambil dari pokok kata husni, artinya benteng. Intisari membentuk suatu rumah tangga. Mengahwini seorang perempuan ialah kerana hendak membentengi diri, membentengi hawa nafsu dari syahwat faras atau seks. Dengan sebab perkahwinan, maka seorang laki-laki menjadi muhsin dan seorang perempuan menjadi muhsinat. Kita artikan pula kalimat ghaira musaffihin dengan bukan berzina, kerana pokok asal dari arti musaffihin ialah dari safah, ialah orang yang menumpahkan air. Di sini ialah orang yang menumpahkan air maninya dengan tidak memikirkan halal haram. Oleh sebab itu, jika pun ada harta benda dan sanggup membayar perempuan berapa saja, lebih baiklah digunakan untuk membenteng kehormatan diri dengan kahwin. Jangan digunakan harta benda itu untuk membeli kehormatan perempuan guna menumpahkan air mani dengan tidak berketentuan. Di dalam ayat ini sudah tersimpan suatu peringatan
bahawa kemewahan lantaran kebanyakan harta benda kerap kali menyebabkan orang itu tak dapat lagi mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya. Sehingga apabila dia melihat perempuan cantik, nafsunya hendak mempunyai terus perempuan itu. Tidak ada yang akan menghambat sebab wang banyak atau dia adalah orang yang berkuasa. Maka diberilah peringatan bahawa sebaiknya dengan wang banyak itu ditempuh jalan yang suci, bukan jalan kotor. Sebab nafsu kepada perempuan kalau tidak terkendali bisa saja berubah menjadi suatu penyakit jiwa dan tidak tahu malu. Maka barang apapun kesenangan yang kamu dapat dari perempuan-perempuan itu, berikanlah kepada mereka mas kahwin mereka sebagai suatu kewajipan. Artinya, dengan sebab perkahwinan terdapatlah kesenangan atau ketenteraman diri. Sebab hidup terpencil seorang diri telah mendapat teman hidup. Nescaya wajiblah penyeragaan isteri itu dibayar dengan sepatutnya. Mulai kahwin dia dinamai mahar atau syadak atau mas kahwin. Dan setelah bergaul serumah tangga, wajiblah membayar nafkah. Itu adalah kewajipan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tidak boleh nikah dan tiada pakai mahar dan tidak boleh bergaul dengan tidak memberikan nafkah. Kerana kita sebagai laki-laki telah diberi kesempatan bersenang-senang atau istimta dengan perempuan itu. Tetapi setelah kewajipan itu dipenuhi dan disadari, namun patri sejati dari sebuah rumah tangga janganlah dilupakan. Sebab itu datang lanjutan ayat. Tetapi tidaklah mengapa kamu berkeredaan sesudah ada ketentuan. Alangkah nadanya bunyi ayat ini. Hutang yang wajib dibayar, hendaklah dibayar. Tetapi setelah tentu, pasti pembayaran hutang itu selalu terbuka bagi cinta sama cinta. Rida meredai menjadi patri mesra dan satu pergaulan sebab harta itu telah hartanya, tentu dia berhak buat menghadiahkannya kembali. Lihatlah suri teladan yang diberikan oleh Siti Khadijah dalam dia bersuami Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun sebelum beliau menjadi Rasul. Mas kahwin Khadijah dibayar penuh oleh Nabi kita. Tetapi setelah mas kahwin itu dibayar dan telah bergabung dengan hartanya yang lain, akhirnya bukan jiwa dan raganya saja yang diserahkan kepada suaminya, bahkan hartanya pun sekali. Hingga perbelanjaan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiah di zaman perjuangan pertama itu, sebahagian besar adalah dari harta Khadijah. Dan tidak dihitung lagi pembahagian kepunyaan. Sebab sudah jadi punya berdua. Bahkan seluruh kehidupan adalah kepunyaan berdua. Sehubungan dengan ini, teringatlah pentafsir akan cerita yang disampaikan kepada pentafsir oleh sahabat pentafsir almarhum Said Abdul Hamid Al-Khatib, putera dari almarhum Syekh Ahmad Khatib, ulama Minangkabau yang masyhur di Makkah di permulaan abad ke-20, iaitu Syekh Ahmad Khatib meninggal pada tahun 1916. Syekh Abdul Hamid bercerita bahawa ketika ayahnya masih menuntut ilmu di Masjidil Haram, kerap dia singgah di Babus Salam pada sebuah kedai kitab kepunyaan seorang Kurdi yang bernama Said Hamid Kurdi. Dia singgah di sana membeli kitab-kitab yang penting. Kadang-kadang kalau dia tidak ada wang buat pembeli, dia meminta permisi saja mentalaah salah satu kitab penting itu, yang dia duduk beberapa saat membalik-baliknya dan memperhatikan satu masalah yang sedang hendak dia pecahkan. Hamid Kurdi sentiasa memperhatikan buku yang dibaca pemuda itu atau buku yang dibelinya. Maka tahulah dia bahawa pemuda itu adalah seorang yang benar-benar
besar kemudiannya lalu dia bertanya kepada pemuda itu dengan siapa dia belajar dan dari mana asal usulnya dan apa mazhab yang dianutinya. Ahmad Khatib telah menceritakan siapa-siapa gurunya, di antaranya ialah Said Zaini Dahlan, ulama Syafi'iyah yang terkenal di masa itu. Dikatakannya bahawa dia berasal dari Bukit Tinggi Minangkabau, dari keturunan orang-orang terkemuka juga dalam adat dan agama di negeri itu. Mendengar jawapan itu, timbullah persahabatan yang mesra di antara si penjual kitab dengan pemuda Ahmad Khatib, dan terbukalah toko kitab Hamid Kurdi untuk Ahmad Khatib mentalaah sesuka hatinya. Mana yang berkenan kepada hatinya boleh diambil saja. Hamid Kurdi tahu bahawa pemuda itu kaya dengan cita-cita, tetapi kurang dalam hal harta, meskipun dia dalam keluarganya orang baik di negerinya. Akhirnya rasa suka itu telah lebih mendalam, sehingga Hamid Kurdi menawarkan kepada Ahmad Khatib supaya sudi menjadi menantunya. Apatah lagi mazhab orang Kurdi umumnya ialah Syafi'i, sama dengan mazhab orang Jawa, bangsanya Ahmad Khatib. Oleh kerana sangat pandainya Hamid Kurdi memujuk pemuda itu dengan menerangkan melarat yang akan ditemuinya kalau dia tidak ada isteri yang menyelenggarakan. Akhirnya Ahmad Khatib tunduk, tapi dia menyatakan terus terang bahawa dia tidak ada wang, dan kalau diminta ke kampung belum tentu ayahnya akan memberi, atau terlalu lama baru datang menunggu orang akan naik haji atau membawanya. Hamid Kurdi mengatakan bahawa asal dia mau kahwin dengan anaknya, urusan mas kahwin itu tidak perlu dia susahkan. Dalam Ahmad Khatib masih ragu akan diterima atau tidak, Hamid Kurdi telah mengumpulkan keluarganya, lalu memberitahu kepada mereka bahawa pemuda Ahmad Khatib yang alim itu meminang putrinya dan telah sedia membayar mas kahwin 500 rial Majidi. Setelah dia terangkan kelebihan pemuda itu, terutama sekali persamaan mazhab, seluruh keluarga menjadi setuju. Dan setelah mereka bubar, diserahkannya lah wang sendiri 500 rial kepada Ahmad Khatib. Dikatakannya wang itu hadiahnya kepadamu buat mas kahwin isterimu kelak, yang akan kau bayar kontan di hadapan qadi. Maka langsunglah perkahwinan itu. Ahmad Khatib membayar mahar isterinya dari wang yang disadurkan dari jalan belakang oleh bakal mertuanya sendiri. Setelah Ahmad Khatib bertemu dan bergaul dengan isterinya dan wang itu telah diterima oleh isterinya, maka isteri pun telah menyerahkan jiwa raganya, berkata pula kepada suaminya, oleh sebab suami itu seorang alim besar, dia ingin sekali menyerahkan mas kahwin itu kepada beliau sebagai hadiah dari seorang murid kepada guru. Anak tidak mengetahui bahawa ayahnya lah yang menyodorkan mas kahwin itu dan jalan belakang untuk membelakan air muka menantunya, kerana yang diharapkan pada menantu itu bukan hartanya melainkan ilmunya. Dan si ayah pun tidak tahu bahawa wang itu telah dihadiahkan pula kembali oleh anak perempuannya kepada suaminya sebagai hadiah murid kepada gurunya. Bertahun-tahun di belakang, setelah harapan dari Hamid Kurdi tercapai, telah menantu seorang ulama besar, pengarang kitab-kitab agama yang terkenal, profesor agama Islam di Masjidil Haram. Bermurid beratus-ratus orang datang dari seluruh pelosok tanah Indonesia yang waktu itu masih bernama Jawi. Barulah kedua rahsia itu terbuka dan semuanya disyukuri kerana Tuhan. Pada saat itu Ahmad Khatib telah menjadi salah satu bintang ulama Syafi'i yang terkenal di seluruh pelosok dunia Islam, dan Ahmad Khatib telah diangkat oleh Syarif Makkah menjadi imam dan khatib dari Masjidil Haram.
Beberapa tahun kemudian, isterinya yang tercinta dan saleh itu meninggal dunia. Sekali lagi, Hamid Kurdi meminta Ahmad Khatib supaya kahwin dengan adik almarhumah. Tetapi sekarang mas kahwin buat isterinya yang kedua itu tidak lagi disodorkan dari jalan belakang, sebab Ahmad Khatib telah menjadi seorang penduduk Mekah yang terkemuka dan kaya, terkenal dalam istana Syarif Mekah sendiri. Cerita ini mengingatkan kita kepada ayat yang tengah kita tafsirkan, iaitu membayar mas kahwin adalah wajib, tetapi keredaan di antara suami dan isteri adalah di atas segala mas kahwin. Tetapi keredaan di antara suami dan isteri adalah di atas segala mas kahwin atau nafkah. Bahkan keredaan kedua belah pihak adalah alat sejati dalam menempuh pasang naik atau pasang turun dalam melayarkan kehidupan. Dan barang siapa yang tidak sanggup di antara kamu dalam hal perbelanjaan akan menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka bolehlah dari yang memiliki tangan kanan kamu, dari budak-budak perempuan kamu yang beriman. Pangkal ayat 25. Pangkal ayat 25 ini memberi peluang bagi seseorang yang ingin berkahwin tetapi tidak sanggup dengan perempuan-perempuan merdeka sebab belanjanya atau nafkah rumah tangganya terlalu besar, tidak terpikul. Ayat ini membukakan jalan baginya untuk kahwin saja dengan perempuan yang tidak merdeka atau yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Di dalam ayat ini terdapat kalimat taulan yang diartikan secara ringkas dengan kesanggupan memberi belanja atau nafkah. Arti asli dari kalimat itu adalah serumpun dengan tawilan, atau artinya panjang atau berpanjang-panjang. Selalu tepat pilihan bahasa dalam rangkuman wahyu. Orang bisa membayar mahar menurut kesanggupannya. Orang bisa membayar mas kahwin hanya dengan sebetuk cincin besi ataupun beberapa ayat Al-Quran yang dihafalnya. Tetapi sesudah membayar mas kahwin ada lagi yang lebih perlu, iaitu perbelanjaan tiap hari yang selalu mesti dibayar. Perbelanjaan tiap hari itulah yang lama dan panjang. Nescaya perempuan yang dikahwini itu wajib menerima hakikat haknya menurut patutnya. Sebab itu kadang-kadang orang sanggup membayar mahar tinggi, tetapi kepayahan memberi nafkah tiap-tiap hari. Lebih-lebih jika kahwin dengan perempuan merdeka. Sampai ada pepatah bahasa kita, beli kuda tidak begitu mahal, yang mahal adalah beli rumput tiap hari. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini dibukakanlah pintu bagi seorang lelaki yang setelah mengukur kekuatannya merasa tidak sanggup kahwin dengan perempuan merdeka yang beriman juga. Sebab belanja perempuan budak itu tidak sebesar belanja perempuan merdeka. Keperluan rumah tangganya pun tidak sebesar belanja perempuan merdeka. Yang perlu diperhatikan hanyalah satu hal saja, iaitu keadaan iman dari perempuan budak itu. Soal iman itu disuruh ambil perhatian pertama. Sebab itu maka tersusun ayat berkata demikian, demi Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Soal iman adalah soal hati suci manusia. Dan hal iman tidak ada pembatasan di antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Kedua-duanya sama-sama budak Allah. Susunan duniawi dalam masyarakat manusia membuat adanya perempuan merdeka dan ada perempuan budak. Namun dalam soal iman adalah urusan langsung di antara seluruh hamba Allah dengan Tuhannya. Tuhan lebih tahu akan iman kamu. Entah iman si budak lebih tinggi di sisi Allah daripada iman si merdeka. Lantaran itu, jika kamu terpaksa memilih kahwin dengan budak, iman itulah yang akan diperhatikan. Tentu saja lebih baik perempuan merdeka yang beriman daripada budak merdeka yang beriman untuk kemegahan hidup dalam dunia. Tetapi kalau diri tidak sanggup, apatah daya.
cukupkan sajalah dengan budak perempuan beriman, sebab sebahagian daripada mereka adalah daripada sebahagian. Ujung ayat ini adalah menawar hati bagi barang siapa yang dipaksa oleh keadaan mengawini budak. Asal dia beriman, maka sebahagian adalah daripada yang sebahagian, iaitu sama martabatnya lantaran iman. Maka nikahilah mereka dengan izin ahli mereka. Tadi dikatakan bahawa perempuan budak yang beriman itu dinamai yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Meskipun budak itu, meskipun dia budak, tidak jugalah akan berlangsung perkahwinan kalau tuan yang mempunyainya itu tidak izin. Sedang perempuan merdeka, kalau telah dewasanya dan walinya tidak ada, sahlah kalau sultan atau pemerintah atau pegawai yang dikuasakan menikahkan perempuan itu. Adapun perempuan budak yang beriman tidak dapat dilangsungkan nikah, tidak berhak sultan mengawininya kalau tuannya belum mengizinkannya. Dan kalau diberikan mas kahwin mereka dengan sepatutnya. Kelanjutan ayat ini menegaskan lagi bahawa budak perempuan yang beriman itu pun wajib dibayar mas kahwinnya dengan sepatutnya juga. Dan perbelanjaan atau nafkahnya pun dengan sepatutnya pula, yang patut menurut ukuran sebab dia budak. Berkahwin bukan berzina dan bukan pula mengambil piaraan. Artinya perempuan-perempuan sopan, bukan perempuan sundal, dan bukan yang mengambil laki-laki jadi gendak. Tadi telah disebutkan, hendaklah budak perempuan itu yang beriman. Kemudian diterangkan sekali lagi, hendaklah perempuan itu yang sopan atau terbenteng kehormatannya. Bukan perempuan sundal yang telah biasa melacurkan diri. Dan bukan pula perempuan yang telah biasa dijadikan orang gendak atau piaraan di luar nikah. Ayat ini telah membayangkan bahawa kalau terpaksa kahwin dengan perempuan budak kerana tidak sanggup mengambil belanja nafkah perempuan merdeka, dan syarat-syarat iman pada budak itu harus diperhatikan juga kerana dia adalah budak. Seorang budak tidaklah berkuasa penuh atas dirinya, sebab itu nilainya sebagai manusia telah kurang, sehingga akan mengawininya hendaklah seizin tuannya. Kalau tuannya tidak izin, tidaklah menjadi. Dan biasanya perempuan budak itu lebih tidak dapat membenteng dirinya, sebab dia selalu di bawah kuasaan tuannya. Di Madinah di zaman dahulu, Abdullah bin Ubay, kepala dan pemimpin kaum munafik itu, memaksa budak perempuannya menerima dirinya dizinai oleh para pedagang, lalu lantas dengan memungut bayaran, yang sebahagian dari bayaran itu dipungut oleh Abdullah bin Ubay sendiri. Dan ada juga budak-budak perempuan itu yang menerima dirinya menjadi gundik piaraan laki-laki, bergaul dengan tidak bernikah, padahal sebagai gundik hanyalah tuan yang mempunyainya itu saja, orang lain tidak. Adapun melihara budak perempuan sebagai gundik, sebagai gendak, bukan gundik, adalah satu kebiasaan buruk lagi di masa jahiliah. Orang jahiliah memburukkan pergaulan zina. Yang mereka namai zina ialah mencampuri seorang perempuan lacur sebagai pelepas haus saja. Dan mereka tidak mencela memelihara perempuan di luar nikah. Yang bernasib malang sebagai demikian biasanya ialah budak-budak hamba sahaya perempuan itu, persis sebagai yang dilakukan oleh orang-orang Belanda di kebun-kebun di Sumatera Timur di zaman penjajahan. Mereka pilih kuli-kuli kebun yang cantik, lalu mereka suruh tinggal di rumah mereka. Siang dipakai sebagai babu atau koki, dan malam dipakai untuk teman tidur. Mereka dinamai nyai. Orang jahiliah memandang bahawa pergaulan seperti ini tidak ada celanya. Dan Belanda di Delhi memandang pergaulan seperti ini, itu pun tidak ada celanya.
Dan di suatu masa di Indonesia kita yang merdeka ini, banyak pembesar-pembesar menyimpan nyai-nyai peliharaan itu di rumah-rumah kampung dan mengatakan itu tidak ada celanya. Padahal segala semacam demikian tetap berzina juga namanya. Maka apabila mereka telah berkahwin, kemudian itu mereka berbuat jahat, maka kenakanlah kepada mereka separuh daripada azab yang dikenakan kepada perempuan-perempuan merdeka. Demikianlah siksaan atau hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan budak itu kalau mereka berbuat salah. Meskipun peraturan itu disangkutkan dengan urusan perkahwinan seorang laki-laki yang tidak mampu dengan seorang perempuan budak, namun peraturan ini berlaku buat semua budak perempuan. Jika mereka bersalah, misalnya berzina atau bersemburit, iaitu berzina sesama perempuan, ataupun mencuri atau kesalahan yang lain, namun hukum untuk mereka hanya separuh hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka. Sebab perempuan budak adalah kehilangan seluruh kemerdekaan sebab dia di bawah kuasa orang lain. Anggapan masyarakat terhadap dirinya adalah rendah. Maka tidaklah layak kalau dia dihukum sesama dengan hukuman terhadap perempuan merdeka. Yang demikian itu, iaitu sekalian peraturan terhadap budak perempuan dijelaskan untuk memberi peringatan kepada laki-laki merdeka yang hendak mengahwini seorang perempuan budak, dibolehkan oleh Allah Ta'ala, ialah untuk barang siapa yang takut akan berzinar daripada kamu. Artinya bahawasanya dari semula Tuhan Allah telah menerangkan kekurangan budak-budak perempuan itu dari perempuan merdeka, walaupun perempuan budak itu beriman juga. Belanja hidup perempuan budak memang kurang dari belanja hidup perempuan merdeka. Sebagaimana hukuman kalau mereka bersalah pun hanya separuh dari hukuman perempuan merdeka. Tetapi daripada telanjur berbuat jahat, berzinar atau bergaul secara laki bini dengan tidak kahwin, lebih baiklah mengawini perempuan budak. Dan bahawa bersabar adalah lebih baik buat kamu. Kunci ayat ini menunjukkan bahawasanya kahwin dengan perempuan yang merdeka lebih baik juga daripada kahwin dengan perempuan budak. Kalau kamu sabar menunggu sampai keadaanmu sanggup kahwin dengan perempuan merdeka, lebih baik buat muslihat dirimu sendiri jika kahwin dengan perempuan merdeka. Sebab meskipun mudah memberi belanja perempuan budak, syarat-syarat untuk menempuhnya tidak ringan pula. Misalnya sebagai yang dikatakan tadi, dia budak dari seorang tuan, akan kahwin dengan dia harus seizin tuannya pula. Dan dia isteri kamu, tetapi dia kepunyaan pula dari tuannya. Hanya hak bersetubuh saja yang kamu punyai, namun yang lain masih wajib seizin tuannya. Di penutup ayat bersabdalah Tuhan, dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hujung ayat 25. Allah Maha Pengampun kepada orang yang tidak dapat menahan syahwatnya lalu kahwin dengan perempuan budak. Dan oleh kerana Tuhan Allah Maha Penyayang, maka perkahwinannya yang demikian diberi izin. Dan jika dahulu sebelum kahwin dengan laki-laki yang merdeka, kerana budak-budak perempuan itu tidak berdaya mempertahankan diri, lalu pernah dia berbuat kejahatan yang di luar kekuasaannya, itu pun telah diberi ampun oleh Tuhan, sebab dia telah menyatakan iman. Alhamdulillah, sekarang masyarakat berbudak ini boleh dikatakan tidak ada lagi. Sungguh pun demikian, dalam beberapa masyarakat masih terdapat hidup yang bertingkat-tingkat. Di zaman lampau ada masyarakat feudal, ada bangsa putera-puteri, dan ada masyarakat kecil. Dan di dalam kitab fikah diakui adanya soal kufu, iaitu persamaan derajat, kedudukan dan pandangan masyarakat terhadap dua suami isteri. Oleh kerana zaman budak telah mulai habis, maka usaha kita sekarang ialah mencapai persamaan derajat, bukan mempertajam
perbezaan kedudukan suami dengan isteri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.